أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وحفظ المرسلين وملائكة المقربين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiranna minal ma'ruf syai'a." Dalam hadis yang ringkas ini, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menegaskan kepada manusia, beliau memperingatkan kepada umatnya bahawa jangan sesekali kita merendah-rendahkan, jangan sesekali kita melihat suatu kebaikan itu satu benda yang remeh-temeh. Kadang-kadang kalau kita melihat satu orang yang membuat kebaikan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, walaupun kebaikan yang dilakukan itu benda yang remeh, angkat botol yang jatuh ataupun rehal yang tidak disusun, disusun ke belakang, ada tai cicak sedikit dibersihkan, ada kertas daripada papan kenyataan jatuh diletak balik, sampah yang tak masuk dalam tong sampah diangkat. Kadang benda-benda yang kecil sebegini kita anggap remeh, kan? Benda itu sebenarnya satu kesalahan. Nabi Muhammad SAW melarang kita melihat, kita meremeh-temehkan benda-benda itu. Sedangkan ini adalah salah satu daripada syaitan punya tablis, tablis iblis. Cara syaitan untuk memerangkap manusia adalah dengan meletakkan ideologi atau pemahaman bahawa benda ni remeh lah, tak payah buat lah. Akhirnya kita hanya lihat benda besar-besar sahaja, yang maknanya kita tak mampu buat pun. Kita hanya boleh bercakap tentang jihad di Palestin, kita hanya mampu bercakap untuk kita kena sumbangkan berjuta-juta untuk ni, kita hanya mampu bercakap itu dan ini, tetapi benda yang kecil kita tinggalkan. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, hadis ni terkenal lah, rasanya semua kita tahu, tentang seorang yang pelaku maksiat, orang yang selalu buat maksiat, bukan orang yang baik, orang yang buat maksiat. Dia pada satu hari dia berjumpa dengan anjing yang kehausan, seorang pelaku maksiat, pelaku dosa, pembuat dosa, yang kita lihat dia memang rasa dia ni memang confirm ahli neraka lah, kan? Orang yang memang pelaku dosa. Orang yang sebegini, dia terjumpa, dia terjumpa seekor anjing yang kehausan. Lalu orang tersebut turun ke telaga dan mengambil sedikit air dan memberi minum kepada anjing tersebut. Apa ganjarannya? Ganjarannya adalah syurga, kerana dia melakukan benda walaupun seremeh-temeh itu. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW menyifatkan, menceritakan tentang satu lagi kisah seorang perempuan yang baik, lakukan ibadah yang solehah, yang bila kita tengok, yang inilah rupa ahli syurga. Tetapi malangnya wanita tersebut, dia bela kucing dan kucing tersebut tidak diberi makan. Akhirnya kucing itu mati kelaparan, dan akibatnya wanita tersebut dihumban ke dalam api neraka hanya kerana dengan perkara yang remeh-temeh tadi. So dalam Islam tak ada istilah benda remeh-temeh, ya. Antara pesan guru saya, "Azmal amalu la bi'amalil 'amil walakin biqabulil qabil." Besarnya satu amalan itu adalah bukannya disebabkan amalan si pembuat itu, tetapi amalan itu besar kerana besarnya siapa yang menerima amalan tersebut, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga mukadimah itu tadi memberi sedikit semangat kepada kita untuk terus sumbang, untuk terus melakukan kebaikan walaupun hanya sedikit yang kita mampu. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT. Pertamanya saya bersyukur kepada Allah SWT dengan limpah dan kurnianya dapat lagi kita sama-sama
berkumpul di surau ini. Barakah. Terima kasih pengurusi surau. Saya pun tak sempat kenalan lagi, DJK, tuan-tuan imam, khususnya kepada hadirin hadirat muslimin muslimat ahli Korea surau Warullah season 3 Bandar Baru. Topik kaitan tentang perbezaan pandangan fiqh. Kadang-kadang topik ini orang tengok macam alah simple je kan, ataupun apa reaksi tuan-tuan dan perempuan bila melihat pada topik ni? Rasanya ini topik yang berat ataupun topik ni alah sekadar relax, santai-santai maklum kan? Topik ini sebenarnya bagi saya dia adalah satu topik yang berat. Maksud berat ialah penting, tetapi ini tidak sukar untuk difahami. Ia bukannya satu topik yang perlukan IQ yang tinggi untuk kita selesaikan masalah-masalah. So topik perbezaan ataupun bagaimana kita nak mengurus, istilah sekarang kita panggil urus konflik kan. Jadi kita nak manage konflik dan nak urus pandangan-pandangan yang berbeza dalam fiqh. Penting, kenapa penting perkara sebegini? Dalam sejarah, kalau kita lihat pada sejarah-sejarah yang lepas, sejarah umat Islam, kebanyakan ataupun sebab-sebab faktor utama kenapa umat Islam boleh berpecah adalah disebabkan bermulanya salah-salah faham ataupun perbezaan pendapat yang sikit-sikit. Benda yang simple-simple, berbeza dari sudut solat, ada seorang solat angkat takbir, seorang tak angkat takbir, kan? Berbeza, benda sedikit akhirnya benda itu menyebabkan berpecah umat. Dalam Ibn Qutaybah menyebutkan dalam Uyunul Akhbar, ada menyebutkan bahawa kisah Al-Ma'mun, Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah Al-Ma'mun ni ialah khalifah yang ketujuh dalam kerajaan Abbasiyah, khalifah yang terkenal dengan keilmuan, kewarakan. Berlaku satu kisah, beliau ini berhadapan dengan seorang yang murtad, orang Islam yang murtad, dia tukar kepada agama Kristian. Bila ditanya sebab apa orang tu murtad, orang tu menjawab bahawa aku melihat dalam agama Islam ni banyak sangat perbezaan pendapat. Benda-benda simple, kadang kita anggap benda ni macam biasalah, mazhab ni mazhab ni. Kita mazhab apa kita ni? Kita mazhab Syafi'i, okeylah Syafi'i kan. Okey, so kita nampak simple, tetapi to the certain extent benda ni boleh menyebabkan berlakunya perbalahan. Boleh berlaku perceraian pun boleh berlaku disebabkan ni. Boleh berlaku peperangan. Dalam sejarah Islam banyak peperangan yang bermula daripada salah faham ni. So pentingnya kita untuk mengurus khilaf, dalam bahasa Arab panggil khilafiyah ataupun ikhtilaf yang berlaku dalam mazhab fiqh ni. Kalau kita tengok mazhab ni kata macam ni, mazhab ni kata macam ni, kita nak ikut yang mana kan? So ni basically inilah perbincangan yang kita akan bincangkan. Saya bincangkan pada tiga sesi, tiga session lah. Yang pertama saya bincangkan tentang sebab apa boleh berlakunya khilaf. Ini penting. Sebab kadang-kadang benda ni tidak dibincangkan, sehingga kan menyebabkan orang fikir macam Islam ni betul ke ni? Yang ni cakap macam ni, yang ni cakap macam ni. Kan? Islam ni agama yang sempurna ke? Kan? Nanti benda-benda ni kita akan discuss. Kemudian saya akan bincangkan tentang bagaimana kita sebagai orang awam untuk memilih pandangan. Satu daripada masalah kalau kita cakap bahasa akademiknya, kalau kita buat tinjauan literatur, kita akan mendapati bahawa ulama-ulama dahulu apabila mereka mengarang kaitan tentang perbezaan pendapat, mereka kurang memberi penekanan kepada bagaimana orang awam. Orang awam ni maksudnya orang yang tidak berkepakaran dalam bidang syariah. Kadang orang kata istilah orang awam ni macam merendah-rendahkan. Sebenarnya bukan salah merendah-rendahkan. Kita ni memang ada kepakaran masing-masing. Kalau saya sebagai seorang ustaz, kepakaran dalam syariah, dan juga saya orang awam dalam sudut benda lain, dalam perubatan, saya kira orang awam lah, saya tak tahu. Kan, orang yang doktor, dia pakar dalam perubatan, tapi dia dikira sebagai orang awam dalam bidang-bidang yang lain. Okey, so kalau kita tinjau dalam buku-buku yang terkenal lah, buku-buku usul fiqh. Benda ni biasa dibincang dalam usul fiqh lah, siapa yang dalam pengajian Islam.
ulama tidak membincangkan secara detail, secara lebih mendalam bagaimana seorang orang yang awam untuk menilai pandangan-pandangan. Simple saja, satu benda saja yang mereka akan sebut ialah tanya kepada guru. Maknanya kalau ada masalah, tanyalah kepada guru. Dan itu yang simple saja. Tetapi realitinya pada masa ini, kalau kita biarkan macam ni saja, tanpa kita meletakkan satu panduan yang jelas, ia akan menyebabkan salah faham. Saya ada pernah mengajar seorang student saya ni. Dia ni memang jenis liberal sikit. Jadi baca Bible, banyaklah baca benda-benda pelik-pelik kan. So dia ni memang bila dia dengar satu pandangan, satu hukum dalam Islam ni, bila ada khilaf kan, yang ni kena ni, yang ni tak kena ni, dia punya benda tu dia gunakan perbezaan pendapat itu sebagai dia punya senjata untuk menjatuhkan Islam, senjata untuk merendah-rendahkan Islam kan. Jadi betapa pentingnya benda-benda macam ni. Dan yang session yang ketiga, saya akan bincangkan tentang bagaimana saya akan ambilkan beberapa isu lah, beberapa isu yang hangat juga. Ada 3 isu yang kita akan bincangkan lah, bagaimana kita sebagai orang awam untuk menilai isu-isu yang berlaku ini. Okey, kita terus ke slide. Okey, perbezaan adalah satu sunnatullah untuk saling melengkapi antara satu sama lain. Satu yang kita kena tahu ialah perbezaan ialah bukan satu benda yang buruk. Perbezaan itu satu benda yang fitrah. Memang Allah Taala jadikan bermacam-macam benda dengan berbeza-beza. Allah Taala sebut, "Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatin lil alamin." Allah Taala kata, Allah Taala ciptakan bumi ini, ciptakan langit dan ciptakan manusia ini berbeza lidah. Yang berbeza lidah maksudnya berbeza bahasa. Orang di sana cakap bahasa lain. Kita di Malaysia saja berapa logat dah ada. Orang utara cara utara kan, orang pantai timur cara pantai timur kan. Jadi di satu kawasan pun dah berbeza bahasa. Wa alwanikum, berbeza color, berbeza warna. Inna fi dzalika laayatin lil alamin. Sesungguhnya pada perbezaan itu ada pengajaran yang boleh diambil oleh orang-orang yang boleh diambil oleh alam sekalian. Jadi Allah Taala dalam ayat ini menyifatkan bahawa perbezaan ini satu sunnatullah, satu benda yang memang akan berlaku perbezaan. Tetapi manusia perlulah pandai untuk mengurus perbezaan ini supaya perbezaan ini menjadi perbezaan yang aman, perbezaan yang tidak membawa kepada kerosakan. Perbezaan bisa diurus dengan baik seperti yang saya sebut tadi. Okey, kalau kita lihat kepada ayat-ayat Al-Quran, siapa yang kalau ada baca-baca tentang ni, kita akan dapati bahawa ada beberapa ayat Al-Quran yang sedikit sebanyak dia Allah Taala seolah-olah mengkritik, Allah Taala mengkritik ataupun tidak Allah Taala melarang umatnya daripada berpecah. Antaranya Allah Taala sebut, "Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id." Dalam surah Al-Baqarah ayat 176, Allah Taala sebut bahawa Allah Taala telah menurunkan ayat Al-Quran, dan orang yang berkhilaf, orang yang tidak bersetuju, orang yang bersalah faham terhadap Al-Quran itu, dia dalam keadaan yang sesat. Kenapa Allah Taala kata khilaf sesat pula? Tadi kita kata khilaf yang baik. Khilaf di sini adalah khilaf, maksudnya orang itu tidak percaya kepada Al-Quran. Itu benda yang sesat, benda yang tidak boleh kan? Tapi kita akan tengoklah sebab apa boleh berlakunya salah faham ataupun khilaf, perbezaan fahaman dalam Al-Quran. Satu gagasan yang baik yang dipopularkan oleh Yusuf Al-Qaradawi, Fiqh al-Ikhtilaf. Tapi sebenarnya benda ni zaman Ibn Taymiyah pernah sebut pasal benda ni. Fiqh al-Ikhtilaf ni maksud ikhtilaf tu ialah bersatu. Al-Qaradawi apabila dibincangkan tentang ikhtilaf, perbezaan pendapat, beliau tidak menggunakan kataan ikhtilaf, kataan beza. Al-Qaradawi menggunakan istilah al-ikhtilaf, sama. Sebab apa sama? Sebab hakikatnya perbezaan yang kita bawa, yang ada dalam mazhab-mazhab Islam ini adalah perbezaan yang membawa kepada persamaan sebenarnya. Ibn Taymiyah apabila
dia melihat pada satu karya, ada satu kajian yang dibuat oleh ulama sezaman dengan Ibn Taymiyah lah, ulama tersebut buat buku, dia letak tajuk Ikhtilaf. Kemudian Ibn Taymiyah tegur, Ibn Taymiyah kata ini tukarkan kepada Ikhtilaf. Kerana dalam Islam bukannya perbezaan sebenarnya. Perbezaan itu ialah pada permulaan. Hakikatnya, akhirnya ialah persamaan. Kita bukan nak bincang pasal kita nak berbeza, tapi kita nak berbincang dengan perbezaan ini kita boleh bersama dan kita boleh bersatu. Jadi pentingnya kita letak satu falsafah dalam satu pandangan awal dalam berbincang tentang masalah khilafiyah adalah perbincangan kita adalah untuk kita bersatu, bukannya untuk kita saling berpecah lagi berpecah. Khilaf, perbezaan dalam Islam, dalam mazhab fiqh ini adalah perbezaan yang untuk kita sama-sama memanfaatkan untuk kita bersatu. Nanti kita akan tengok macam mana apa yang kita boleh. Musuh Islam sentiasa mencari peluang untuk memecah belahkan umat Islam. Ini satu benda yang kita kena faham. Sedar tak sedar, percaya tak percaya, kita ada dua musuh yang sentiasa akan menggunakan isu perbezaan pendapat ini sebagai senjata untuk menjatuhkan umat Islam. Yang pertamanya orang kafir lah. Orang kafir memang orientalis dan orang yang memang nak menjatuhkan orang Islam. Mereka ni memang ada, kalau satu masalah yang ada khilaf, yang itulah gunakan bahan itulah sebagai senjata untuk menjatuhkan umat Islam. Attack, cakap Quran ni bercakap sebab dia berlakunya khilaf. Itu umat Islam, itu orang kafir. So kita kena tahu untuk kita berhadapan, pertamanya untuk kita kuatkan iman kita lah, supaya kita faham bahawa sebenarnya apa yang khilaf yang berlaku dalam Islam ini, dalam mazhab-mazhab ini adalah khilaf yang Allah Taala sendiri hendakkan. Bukannya benda itu bukan kekurangan dalam Al-Quran. Memang Allah Taala sendiri yang merancang untuk berlakunya khilaf, kerana dalam khilaf itu ada rahmat untuk manusia. Yang kedua adalah musuh yang kedua ialah syaitan. Syaitan akan sentiasa menggunakan khilaf ataupun perbezaan pendapat ini sebagai alat untuk dia memecah belahkan di antara umat Islam. Sampai ada suami isteri bercerai disebabkan yang adalah isu-isu dia, tapi dia punya pokok pangkalnya ialah perbezaan pendapat dalam fiqh. Suami cakap dia dengar ustaz ini cakap macam ni, isteri cakap dia dengar ustaz yang satu lagi cakap macam ni, lalu bergaduh kaitan tentang yang benda-benda yang remeh. Siapa yang cocok api permusuhan itu ialah syaitan. So kita kena akur ada dua musuh yang sentiasa akan menggunakan isu perbezaan pendapat ini sebagai senjata untuk menjatuhkan umat Islam. Jadi kita kena beware, kena berjaga dan usaha untuk melindungi diri sendiri dan juga keluarga kita. Okey, bila kita bercakap tentang perbezaan khilaf, kita kena tahu ada dua jenis perbezaan. Sama ada kita sebut sebagai ikhtilaf tanawwu', perbezaan yang disebut sebagai pelbagai, ataupun ikhtilaf tadad, perbezaan yang berlawanan. Apa beza dia? Okey, perbezaan pelbagai ni maksudnya perbezaan itu satu benda ataupun dua tiga perkara yang berbeza, apabila dia bercantum dia akan menjadi satu benda yang cantik, yang baik. Sebagai contoh kita kata kipas lah, contohnya kipas Kipas ni, komponen-komponen kipas adakah bentuk yang sama? Tak kan? Dia ada daun kipas, ada dia punya bilah, dia punya tiang dan sebagainya. Campur komponen-komponen yang berbeza ini menjadikan satu benda yang bermanfaat kepada manusia, kepada kita. Katakanlah kalau kipas ni satu bentuk saja, ada motor dia saja, dia berpusing tapi angin tak dapat juga kan? Sebab dia perlukan kepelbagaian. Perbezaan komponen itu menyebabkan benda itu memberi manfaat kepada manusia. Ikhtilaf tadad, ikhtilaf ataupun perbezaan yang berlawanan pula adalah perbezaan yang menyebabkan sesuatu benda itu rosak. Contohnya kipas, kita nak cabut dia punya kipas, dia punya bilah kipas tu, kita nak campur dengan kerusi, entah macam mana jadi kipas tu kan. Kita on, pusing, kerusi tu pun pusing. Dapat angin ke tak? Tak dapat angin kan? So itu kita panggil ikhtilaf. Ni analogi mudah lah untuk kita lihat kepada dua jenis perbezaan. So perbezaan dalam fiqh, dalam mazhab fiqh yang kita sekarang ni bincang mazhab fiqh lah. Mazhab fiqh ni adalah perbincangan dalam kategori pertama, ikhtilaf tanawwu', perbezaan yang membawa kepada satu benda yang baik, yang bukannya untuk bercanggahan.
Tapi ikhtilaf tadad, ni ikhtilaf berlawanan ni kita kata macam seolah-olah kita kata macam perbezaan dalam bab akidah. Orang kafir kan, orang Islam dan Kristian, Islam dengan Buddha kan, itulah perbezaan, dan perbezaan itu berlawanan. Tak boleh nak digabungkan Islam dengan Buddha, tak boleh kan. Tapi kalau dalam mazhab fiqh itu kita boleh gabungkan. Okay, so jelas kan. So perbincangan kita ialah bukan berkaitan dengan perbezaan yang berlawanan. Kita lah perbezaan yang pelbagai, yang menyebabkan perbezaan itu tidak lagi dilihat sebagai satu benda yang buruk. Perbezaan itu menyebabkan satu benda yang baik kan? Macam kipas tadi kan, bermacam-macam komponen, akhirnya ianya memberi manfaat kepada manusia. Setiap komponen itu memainkan peranan yang penting. Begitu juga dalam fiqh. Okey, bila kita berbincang dalam masalah perbezaan pahaman agama, ada 3 basically scope biasanya dibincangkan. Yang pertama ialah perbezaan agama. Ni yang paling jauh lah bagi perbezaan yang paling general, iaitu perbezaan agama, yang agama Islam, Kristian, Yahudi, Buddha, Hindu kan. Semua agama-agama ini berbeza. Itu perbezaan pokok, perbezaan asas. Itu bukan kita nak bincangkan pada ini. Kemudian ada perbincangan skop yang kedua ialah perbincangan tentang perbezaan asas agama. Yang ni biasa disebutkan dalam istilah pengajian kita disebut akidah. Perbezaan dalam bentuk akidah. Ya, maknanya kalau tuan-puan baca dalam akidah ni, kita ada mazhab selain daripada Ahli Sunnah wal Jamaah, ya, kita ada Syiah dan sebagainya. Dan mereka ni masih lagi di dalam mengesakan Tuhan, mentauhidullah, mengesakan Allah SWT, tetapi dia ada sedikit masalah berbeza dalam asas agama. So kita consider dia kita tak kata dia kafir, tapi consider dia sebagai sesat dan sebagainya. Itu kita tak bincang juga ini. Yang kita nak bincang ialah pecahan yang ketiga ataupun skop yang ketiga, itu perbezaan cabang agama. Kita nak bincang fiqh ini, yang berbeza ni hanyalah pada cabang, bukannya asas. Maknanya kalau kita kata pokok kan, pokok ni dia punya cabang ni maknanya daun-daun saja. Benda tu saja yang kita kata yang ada perbezaan. Tapi dia punya akar dia punya dahan dia, itu tidak ada perbezaan. So nampak tak? Perbezaan dalam Islam, dalam fiqh itu adalah perbezaan pada cabang sahaja. Jadi bukan satu benda yang besar ataupun berat yang menyebabkan agama Islam ni sempurna ke tidak. Macam ni bila ada perbezaan dan sebagainya. Baik, satu benda yang penting yang perlu kita tahu adalah faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya perbezaan pandangan. Ini penting. Setengah orang tidak menganggap benda ni tak penting, menganggap benda ni bukannya satu benda yang perlu dibincangkan. Akhirnya menyebabkan orang, anak-anak muda kadang yang terdedah dengan pendidikan barat dan sebagainya, melihat Islam ni macam kekurangan kan? Dan inilah apa yang barat selalu attack kan, kata Islam ni tak sempurna lah kan? Sebab tu lah punya perbezaan. Kita kan tahu kenapa ulama-ulama berbeza pendapat dalam fiqh. Ada 3, kita boleh simpulkan ada 3 faktor utama kenapa ulama fiqh berbeza pandangan dalam fiqh. Pertama, sifat manusia sendiri. Sifat manusia ni, okey, sebelum kita bincang masalah ni, kita dah tahu ada beza di antara syariah dan juga fiqh. Syariah itu syariah maksudnya daripada Al-Quran, daripada Sunnah kan? Maksudnya apa yang Allah sebut, apa yang Nabi sebut, yang itu kita tak ada masalah. Tapi masalahnya pada fiqh. Fiqh itu maksudnya faham. Apa yang manusia faham daripada Quran dan daripada Sunnah. Jadi masalahnya ialah manusia yang berbeza, bukannya pada Al-Quran itu yang tak sempurna ataupun sebagainya. So manusia berbeza pandangan. So sifat manusia sendiri boleh, nanti kita akan Quran betul ada beberapa pecahan lagi lah. Yang kedua adalah sifat dalil. Dalil itu sendiri yang menyebabkan boleh berlakunya perpecahan. Dan yang ketiga adalah disebabkan bahasa Arab, bahasa yang digunakan dalam dalil. Maksud dalam Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab dan Nabi bersabda bertutur dalam bahasa Arab. So sifat bahasa Arab itu sendiri menyebabkan boleh berlakunya perbezaan pendapat. Okey, kita tengok satu-satu. Yang pertama adalah sifat manusia tadi. Basically ada 2 sebab kenapa boleh berlakunya perbezaan dalam manusia ni, dalam pandangan ni adalah pertama disebabkan akal, dan yang kedua disebabkan jiwa. Akal ni maksudnya IQ lah, kepandaian, genius. Setiap orang berbeza. Orang ni ataupun ustaz ni berbeza
dia punya kepandaian dia dengan ustaz yang lain. So kesannya dah mereka berdua memerlukan pandangan yang berbeza. Imam ni dengan imam yang tu berbeza kepandaiannya, menyebabkan berlakunya perbezaan pandangan, perbezaan fahaman dalam satu ayat. Yang kedua, jiwa. Jiwa ni maksudnya naluri manusia. Ya, setengah orang yang tegas, orang yang bersifat tegas, pandangan ni pun akan jadi pandangan yang tegas. Orang yang jenis lembut, jenis bertoleransi, so pandangannya itu pandangan yang bertoleransi. Okey, jadi dua faktor ni menyebabkan berbezanya pendapat. Okey, kita tengok contohnya. Okey, contoh ni lah sebuah hadis, ya. Nabi, hadis muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ketika berakhirnya peperangan, perang Al-Ahzab, Nabi Muhammad SAW perintahkan kepada para sahabat, jangan kalian solat zuhur. Dalam zuhur ni dalam riwayat Muslim, dalam riwayat lain solat asar. So sama ada zuhur atau asar lah, ada dua riwayat. Jangan solat zuhur ataupun jangan solat asar kecuali di Bani Quraisyah. Maknanya baru habis peperangan. Dan ketika peperangan tu, dah habis peperangan, Nabi Muhammad SAW perintahkan kepada para sahabat yang nak balik ke Bani Quraisyah. Nabi Muhammad kata, jangan solat zuhur ataupun jangan solat asar kecuali kalau kita solat di sana, di Bani Quraisyah. Apa yang kita faham daripada ni? Kalau tuan-tuan dan puan berada dalam ketika itu bersama dengan para sahabat, mendapat arahan daripada Nabi, kan? Katakanlah peperangan habis pukul 11 lah, tak masuk zuhur lagi. Kemudian Nabi kata, jangan solat zuhur ataupun jangan solat asar kecuali kena solat dekat Bani Quraisyah. Apa yang kita faham? Maknanya kena solat dekat sana lah, kan? Kena solat dekat Bani Quraisyah. Dan itu yang beberapa sahabat faham. Sahabat ketika itu ada dua fahaman yang berbeza, ya? Kita akan tengok apa sebab. Okey. Ketika dalam perjalanan, ya, sahabat dalam perjalanan pergi ke Bani Quraisyah, masuk waktu zuhur ataupun masuk waktu asar. Sahabat berbeza pendapat. Kita nak solat kat sini ke nak solat dekat Bani Quraisyah? Nabi larang, Nabi kata jangan solat kecuali kena solat di Bani Quraisyah. Kalau kita nak pilih mana? Nak solat ketika itu ataupun nak solat kat Bani Quraisyah? Macam mana? Di Bani Quraisyah sebab arahan Nabi, kan? Jadi setengah sahabat, kita kena ikut Nabi. Nabi kata jangan solat kat Bani Quraisyah, jangan solat kecuali di Bani Quraisyah. So kita kena teruskan perjalanan. Tak payah solat dalam perjalanan ni, terus kita pergi ke Bani Quraisyah. Ada beberapa kumpulan sahabat lain dia kata, mana boleh macam ni? Solat ni benda yang penting, kan? Solat ni benda yang penting, kita kena utamakan pada waktunya. Dan kata-kata Nabi jangan solat kecuali di Bani Quraisyah itu menunjukkan bahawa kena cepat. Sahabat tu faham, maksudnya lah Nabi suruh cepat, kan? Nabi suruh nak solat kat Bani Quraisyah sangat, maknanya cepatlah, cepat sehingga kamu sempat untuk solat di Bani Quraisyah. Kalau tak sempat pun solatlah tengah jalan, kan? So ada dua pandangan, dua perbezaan pendapat di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, sahabat-sahabat yang mulia, mereka memang pakar dalam bidang agama. Mereka berbeza pandangan dalam isu ini, isu yang simple macam ni. Akhirnya mereka bertemulah, pada kesudahannya mereka bertemu dengan Nabi Muhammad SAW tidak kritik pun mana-mana. Nabi kata yang itu betul, yang ini pun betul, dua-dua betul, kan? Maknanya memang boleh berlaku perbezaan. Masing-masing melakukan ataupun beramal mengikut apa yang dia faham. Kelompok pertama faham kita tak boleh solat kecuali kena solat dekat Bani Quraisyah. Okey, dia pun solat kat Bani Quraisyah, tinggalkan solat pada tempat-tempat lain. Kelompok kedua kata apa yang Nabi kata ni hanyalah isyarat sahaja untuk menunjukkan kena cepat, kan? Jadi dah sampai kat mana-mana, masuk waktu kenalah solat. Inilah satu faktor utama, itu faktor akal manusia. Okey, yang kedua adalah faktor jiwa manusia. Diri manusia ni berbeza macam saya kata tadi. Ada orang yang tegas, dan ada orang yang jenis bermuda, lemah lembut. So ini pun memberi kesan kepada orang yang memberi pandangan tu lah. So orang yang kalau ustaz tu dia ustaz yang tegas, kita tanya sikit, tak boleh, haram, tanya sikit, okey ni kena buat, wajib, tu kan singkat. Tapi kalau ustaz yang jenis lemah lembut, boleh tak ustaz, boleh tak buat benda ni ustaz?
boleh ke buat lah jadi beza Okey, kita tengok ada contoh-contoh. Okey, kita hari ni banyak kita akan bincang pasal beberapa hukum so kita boleh ulang-ulang balik ni tentang tayamum Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Allah SWT kata, kalau kamu sakit ataupun kamu dalam keadaan bermusafir, travel, ataupun kamu baru lepas keluar daripada tandas, ataupun kamu baru lepas bersama dengan isteri dan kamu tidak memiliki air, tak ada air tak ada air untuk berwuduk, fatayammamu. Nabi kata, Allah Taala berfirman, fatayammamu, maka kamu kena tayamum. Okey, jelas kalau sakit, kalau bermusafir, kalau keluar dari tandas, contoh hajat, kalau lepas bersama dengan isteri, kalau tak ada air, nak solat, bertayamum. Okey, soalan dia, kalau orang tu sakit dan ada air, tapi dia takut nak guna, luka kat tangan, bagi contoh. Okay. Air ada, tapi kalau kita guna, sakitlah, ataupun boleh menyebabkan lebih mudarat lagi. Adakah dia boleh tayamum ataupun tidak? Macam mana? Ayat Al-Quran kata, kalau tak ada air saja. Tapi yang ini ada air, tapi tak boleh nak guna. Macam mana ni? Agak-agak boleh tayamum ke ataupun kena letak air juga? Biarlah luka lah, cabut tangan, cabut lah. Okey, majoriti kata boleh. Boleh. Syafi'i, Hanafi boleh. Kan, maknanya boleh tayamum. Walaupun ada air, tapi kita boleh tayamum. Sebab kita sebagai orang tak ada air lah. Sebab bila kita tak boleh nak guna air, sama lah macam orang yang tak ada air. Tapi Ibnu Mas'ud kata, sekiranya kita membolehkan tayamum, dikhawatiri orang yang hanya dalam sedikit kesejukan juga akan bertayamum. So Ibnu Mas'ud dia kata tak boleh. Kalau ada air, kamu sakit ke, tak sakit ke, sakit sikit ke, kamu kena wuduk juga, tak boleh nak tayamum. Sebab Allah kata kalau tak ada air saja. Kan? Sebab apa? Sebab Ibnu Mas'ud ni memang dia orang Inggeris tegas. Jadi pandangan dia pandangan tegas. Dia kata kalau kita bagi orang tayamum juga, nanti orang alah sejuk sikit, tayamum. Luka sikit, kena jarum saja, tayamum. Ini tak boleh. Ini pandangan Ibnu Mas'ud. So beza jiwa manusia menyebabkan bezanya hukum. Okey, yang kedua adalah faktor dalil. Dalil itu sendiri menyebabkan berlakunya perbezaan pandangan. Saya ringkaskan pada 4 perkara. 4 perkara dalam faktor dalil ni. Pertama, perbezaan dari sudut apa itu dalil. Dalil itu bukti. Macam kita di mahkamah, kita ada bukti nak katakan, ini bersalah, buktinya sekian A, B, C. Yang ni tidak bersalah, buktinya A, B, C. Dalam bab hukum, dalil inilah bukti untuk mengatakan hukum. Nak kata hukum ni wajib, apa bukti dia? Dalil A, dalil B, dalil C. Tapi berbeza pandangan. Ulama berbeza pandangan apa yang boleh jadi dalil dan apa yang tidak boleh menjadi dalil. Itu juga menyebabkan boleh berlakunya perbezaan pandangan. Yang kedua, kesahihan dalil. Ni especially dalam bab hadis lah, kan? Satu hadis, betul ke Nabi cakap macam ni? Ada ulama berbeza pandangan. Itu juga menyebabkan boleh berlakunya perbezaan pandangan. Kecanggahan dalil dan juga khilafan. Lepas ni kita akan go through satu-satu. Okey. Beza apa yang dikatakan sebagai dalil. Dalil ada 2 kategori. Sama ada dalil yang disepakati dan dalil yang tidak disepakati. Maksud dalil yang disepakati adalah dalil yang semua ulama semua setuju bahawa inilah dalil, inilah bukti. Maknanya kalau dalil ni kata wajib, maka wajiblah semua kena ikut. Ada 4 benda. Yang pertama Al-Quran, jelaslah Al-Quran, Sunnah, iaitu hadis, iaitu apa yang sekali daripada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga ijma'. Ijma' ni maknanya sepakat. Semua umat Islam semua ulama, bukannya majoriti, semua ulama bersepakat terhadap sesuatu pandangan, maka itu dikira sebagai ijma' dan itu dikira sebagai dalil. Mana kita tak boleh nak lawan. Kalau semua ulama sepakat kata benda ni wajib, maka wajiblah.
Yang keempat, kias, analogi. Kias ni maknanya kita menyamakan hukum yang tak ada dalil dengan hukum yang ada dalil, disebabkan dua perkara itu ada keserupaan. Contohnya ialah dalam bab pengharaman dadah. Dan zaman Nabi tak ada dadah, zaman dulu tak ada dadah. So Al-Quran memang takkan sebut dadah, dan Nabi pun takkan sebut dadah sebab tak ada. Tapi dadah halal ke haram? Haram lah kan? Sebab apa haram? Sebab ianya sama macam arak. Sebab apa sama? Sebab dua-duanya menghilangkan akal. Seperti mana arak menghilangkan akal, dadah juga menghilangkan akal. Arak haram, maka dadah pun haram juga. Ini kias. Okey, yang disepakati tak ada masalah. Sekarang kita masuk pada dalil yang tidak disepakati. Ada banyak dalil yang tidak disepakati. Saya cuba bawa mungkin 3 atau 4 saja. Yang pertama ialah masalih musalah. Masalih musalah maksudnya melihat kepada manfaat satu benda. Yang kedua, qaul sahabi. Qaul sahabi maksudnya pandangan para sahabat. Pandangan para sahabat, adakah ia boleh menjadikan dalil? Maknanya kalau seorang sahabat kata sekian hukumnya, adakah itu jadi dalil ataupun tidak? Berbeza pandangan. Yang ketiga, syar'un min qablina. Ajaran agama sebelum agama Islam. Maknanya agama Nabi Ibrahim, agama-agama dulu, Nabi Musa, Nabi Isa. Adakah kita boleh ikut ajaran-ajaran dulu ni sebagai dalil untuk Islam? Okey, kita tengok satu contoh ni soalan tentang haid. Apakah tempoh haid yang paling sedikit? Berapa lama boleh sikit haid? Haid tau kan haidnya? Paling sedikit berapa lama? Soalan hekar ni paling sedikit kita tengok majoriti lah sehari semalam. Ni pandangan Syafi'i sebagainya sehari semalam. Maknanya kalau dah keluar darah tak sampai sehari semalam, kejap je, itu menunjukkan bahawa darah itu bukan darah istihadah. Itu ialah pandangan majoriti. Mazhab Hanafi dia kata paling sedikitlah 3 hari 3 malam. Maknanya darah yang tidak sampai tempoh 3 hari 3 malam, maka itu tidak dikira sebagai darah haid. Itulah darah istihadah. Itu beza. Sebab apa boleh beza pandangan? Disebabkan ada kata-kata Sayyidina Anas, sahabat Sayyidina Anas kata haid perempuan adalah sama ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ataupun 10 hari. Ini kata-kata Sayyidina Anas. Mazhab Hanafi, mereka mengiktiraf pandangan sahabat ini sebagai dalil. So Hanafi kata okey, kita ikut pandangan Sayyidina Anas ni, sebab ni adalah pandangan sahabat, dan pandangan sahabat adalah dalil bagi mereka. Tapi bagi umat, bagi kita Syafi'i, Imam Syafi'i kata tak, sahabat ni adalah manusia juga, dia pun boleh tersilap dan sebagainya. So tak, dia tidak boleh jadi sebagai dalil. Tetapi pandangan sahabat ini berautoriti lah, tapi kita tak jadikan dia sebagai dalil. Lihat bagaimana perbezaan pada usul, pada menganggap itu dalil atau tidak, itu menyebabkan bezanya pandangan. Okey, seterusnya adalah faktor kesahihan dalil. Okey, masalah hukum wanita berkahwin tanpa wali. Boleh ke tidak? Dan rukun kahwin, ada berapa rukun kahwin? Rukun kahwin ada 5, siswa atau siswi, suami, isteri, saksi, wali, akad ataupun ijab dan qabul. Ada 5 rukun. Tak cukup rukun ni tak sah. Okey, so wali, perempuan yang kahwin tanpa wali, boleh ke tidak? Maknanya perempuan tu kahwin tak ada mak, tak ada ayah, maknanya ayah dia tak datang pun, dia saja. Dan aku kahwinkan diri aku gitu. Akad nikah tu tak ada salah lagi lah dengan suami tak kahwin. Aku nikahkan diri aku dengan so boleh ke tidak? Tak ada wali. Mazhab Syafi'i tidak boleh, majoriti tidak boleh. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, mazhab Maliki tidak boleh. Tidak boleh, dan kahwinan itu tidak sah. Memang kena ada wali. Tetapi mazhab Hanafi boleh. Ini mazhab Hanafi lah. Dan sebab apa? Puncanya adalah sebab mazhab Hanafi tidak berjumpa dengan hadis yang melarang wanita untuk mengahwini dirinya sendiri.
Sebabkan ulama zaman dahulu kan, bukan zaman macam sekarang ni kan, maknanya nak hadis search kat Google kan, check Google, keluar je hadis semua ya? So Imam Hanafi ada beberapa hadis yang tidak sampai pada Imam Hanafi, yang itu menyebabkan bahawa dia tidak berpandangan bahawa perempuan perlukan wali, sebab dia kiaskan kepada akad-akad lain. Maknanya jual beli kan, perempuan boleh beli dengan dia sendiri kan, tak perlu wali pun. Tapi kenapa bab kahwin perlu wali? Dan itu disebabkan Imam Hanafi ataupun Imam Hanafi tidak berjumpa dengan hadis ini. Tapi sekarang kita dah tahu ada hadis ni, maka tak bolehlah kita nak ikut pandangan ini. Okey, faktor pencanggahan dalil kan. Pencanggahan dalil maksudnya ialah bukannya dalil itu bercanggah salah, tapi dalil itu mempunyai dua makna ataupun ni uniknya dalam Al-Quran ni. Pencanggahan itu bukan pencanggahan yang menunjukkan benda itu buruk, itu bermasalah, tetapi pencanggahan itu memberi satu nikmat, satu rahmat kepada manusia. Contohnya, hukum solat selepas asar sehingga terbenam matahari. Apa hukumnya? Boleh ke tidak? Lepas asar kita nak solat, solat sunat lah ya? Itulah masa-masa dimakruhkan. Tak boleh nak solat lepas asar, Nabi larang. Ada dua hadis yang mencanggah. Yang pertama, Nabi kata larangan solat selepas asar, Nabi larang untuk solat selepas asar. Hadis yang kedua, larangan masuk masjid tanpa solat sunat, solat sunat tahiyatul masjid, Nabi larang. Dulu Nabi larang. Solat lepas asar Nabi larang, solat masuk masjid tak solat pun Nabi larang. Kalau orang masuk masjid lepas asar, macam mana? Dia nak solat atau tak solat? Solat. Nabi larang. Canggah kan? Jadi apa yang ulama buat, mazhab Syafi'i sebagai contoh, dia melihat kepada apa yang dimaksudkan tidak boleh solat itu ialah tidak boleh solat tanpa sebab. Maknanya tak ada sebab saja je nak solat, itu tak boleh. Tapi kalau ada sebab, tahiyatul masjid ataupun solat sunat, yang ada sebab lah, solat jenazah sebagainya, ataupun solat qadha yang tertinggal solat zuhur ke, boleh nak solat lepas asar. Tetapi kalau tak ada sebab, saya saja je nak solat, tak boleh, Nabi larang ya? So bagaimana proses ulama mengkaji tentang ini, bukan satu benda mudah untuk mengeluarkan sesuatu hukum. Okey, faktor qiraat. Qiraat ni secara ringkas adalah cara bacaan Quran ya. Al-Quran ni dibaca dengan banyak cara. Secara ringkas kita tujuh qiraat lah, 7 cara baca. Dan berbezanya qiraat boleh bawa kepada bezanya fahaman daripada fiqh. Okey, soalan. Qadha puasa Ramadan. Kita dekat Ramadan kan. Adakah wajib secara berturut-turut?
حي على الفلاح حي على Okey, disambung kan. Kita cepat-cepat juga. Tak masuk lagi sebenarnya bagaimana nak menghadapi baru masuk sebab-sebab sebab yang boleh menyebabkan ulama berbeza pendapat. Antaranya adalah faktor qiraat, berbeza cara baca Quran. Iaitu dalam bab masalah, contohnya dalam bab puasa Ramadan. Adakah kita tertinggal 5 hari? Adakah 5 hari itu kena straight hari selepas raya kena puasa 1, 2, 3, 4, 5 hari 5 hari straight ataupun tidak? Majoriti ulama kata tidak wajib. Maknanya kita boleh puasa minggu ni ataupun minggu depan ni, tak perlu turut-turut. Tapi Ibn Abbas, Anas bin Malik, Abu Hurairah radhiyallahu anhum, mereka mengatakan wajib turut-turut. Kenapa? Kerana ada beza dalam ayat puasa ni. Dan faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ada tambahan yang dibaca oleh qiraat lain, tambahan mutatabi'at, perlulah diqada secara betul-betul. Itu adalah disebabkan bezanya qiraat, bezanya. Tapi ini tidak ada isu sangatlah. Okey, kemudian faktor bahasa Arab. Faktor bahasa Arab banyak sebab, tapi saya ringkas kepada dua. Pertama adalah sebabkan bahasa Arab ni ada lafaz mushtarak. Lafaz mushtarak adalah lafaz yang satu kataan yang ada dua makna. Dua makna yang berlawanan kadang-kadang. Satu kataan ada dua makna. Dan juga ada masalah khusus dan umum. Okey, contohnya ialah bab haid, iddah. Iddah, tuan-tuan tahu iddah. Iddah ni ialah tempoh yang perempuan kalau ditalak, diceraikan ataupun kematian isteri dalam bab ni, dalam bab talak lah. Dan perempuan yang ditalak, berapa lama dia kena tempoh, dia kena stay tu baru dia boleh kahwin dengan lain. Berapa lama ke? 3 tahun? 3 bulan? Okey, ayat Quran kata wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Orang yang diceraikan dia mestilah kena tunggu selama 3 kuruk. 3 kuruk ni apa dia? Ada 2 makna kuruk ni. Mazhab Syafi'i kata 3 kali suci, mazhab Hanafi kata 3 kali haid. Maknanya kalau suci, haid, suci, haid, suci 3 kali, okey boleh kahwin. Tapi kalau mazhab Hanafi 3 kali haid, suci, haid, suci, haid, suci, haid, lagi lama sikitlah. Okey. Sebab apa beza pandangan? Disebabkan perkataan kuruk itu. Kuruk itu ada 2 makna. Haid pun boleh, suci pun boleh. Disebabkan ada 2 makna itu, menyebabkan ulama berbeza pandangan. Okey, khusus dan umum. Sedap nak nampak makanan. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Soalan, hukum makan makanan sembelihan yang tidak dibacakan basmalah. Binatang disembelih, orang Islam yang sembelih, tapi dia terlupa nak baca ataupun dia sengaja tak bacalah. So, katakanlah dia terlupa nak baca bismillah. Boleh makan ke tidak? Ayat kata jangan kamu makan makanan yang tidak dibacakan nama Allah. Ayat tu sebut jangan makan makanan yang tidak dibacakan. Boleh atau tidak? Macam mana? Makanan dah masak sedap ni, nasi Arab ni, ayam mandi ni. Sekali
orang kedai tu kata, maaf cik, saya lupa nak baca bismillah. Sebenarnya Allah boleh makan tak? Ya, okey. Saya cepat. Mazhab Hanafi kata tak halal. Mazhab Hanafi kata tak boleh. Ya, kena baca bismillah juga. Tapi mazhab Syafi'i kata halal, boleh dimakan. Syaratnya ialah orang Islam yang sembelih. Kan? Bacaan bismillah itu hanyalah sunat saja. Kenapa? Kerana mereka mengatakan bahawa ayat ni ialah umum. Ya, sebab ada dalam hadis lain Nabi kata, ada sahabat tanya kepada Nabi lah, kan, boleh tak makan makanan daging yang kita tak tahu orang tu baca bismillah atau tidak. Bila kita dapat daging, dapat ayam kan, macam mana nak tahu dia dah baca bismillah atau tidak? Nabi kata apa? Nabi kata, kamu baca bismillah, kamu makan lah. Kan? Kita husnuzon lah. Okey, perbezaan dalam fiqh. Ni macam saya kata tadi lah. Ni adalah antara senjata-senjata orang kafir, senjata-senjata musuh Islam untuk merosakkan Islam. Dia kata macam ni lah sebenarnya. Bukankah Islam adalah agama yang sempurna? Kalau sempurna, kenapa ada beza-beza? Itu kita kata apa? Sebab beza ni sebenarnya bukannya mencacatkan kesempurnaan, tapi beza itu menambahkan lagi kesempurnaan. Kalau kita kaji dalam fiqh, kaji dalam Islam, kita akan dapati bagaimana perbezaan pendapat inilah menyebabkan Islam ni boleh berkembang sampai ke hari ini. Berapa tahun dah Islam ni? Berapa tahun dah? 1400 tahun lebih dah. Kan? Masih boleh digunakan. Sedangkan Al-Quran banyak tu lah, 30 juzuk tu lah, takkan ada juzuk 31. Hadis pun banyak yang ada tu lah, takkan ada hadis yang lain. Tapi dengan terhadnya dua sumber ini boleh menampung masalah sehingga ke hari ini dan sehingga ke hari kiamat nanti. Kan? Bukankah sepatutnya umat Islam perlu bersatu, berpegang pada satu pendapat sahaja? Ini antara pandangan-pandangan orang yang tidak mengkaji tentang syariah. Kalau mereka mengkaji tentang syariah, mereka mengatakan bahawa mustahil untuk umat Islam bersatu dengan satu pandangan sahaja. Imam Malik, imam yang terkenal Imam Malik, dikarang satu buku hadis namanya buku Muwatta. Buku Muwatta tu, kitab Al-Muwatta, mengumpulkan bermacam-macam hadis dalam bab fiqh. Sehingga kan khalifah itu kata, okey, kita hapuskan semua kitab, kita guna Muwatta saja. Imam Malik larang, tak boleh macam tu. Kan? Kena biar ini terbuka. Orang nak ikut pandangan Imam Malik, ikut pandangan Imam Malik. Tak boleh kita nak hanya limitkan kepada satu pandangan sahaja. Okey, saya ringkaskan cepatkan, kita terus masuk kepada sedikit lihat Imam Suyuti. Imam Suyuti kata, perbezaan mazhab dalam agama ini merupakan satu nikmat yang agung dan kelebihan yang besar. Padanya ada rahsia yang tersembunyi yang hanya diketahui oleh orang yang berilmu. Kan? So khilaf dalam Islam ni adalah, perbezaan pendapat ni adalah satu rahmat. Kadang-kadang kita tak mampu ikut pandangan ni, kita ikut pandangan lain. Itu satu rahmat. Para sahabat juga berbeza pendapat. Orang yang lebih hebat daripada kita, lebih hebat daripada ulama-ulama lain, sahabat yang dapat didikan daripada Nabi, mereka juga berbeza pandangan dalam agama Islam. Nabi memberi persetujuan kepada Muaz bin Jabal untuk berijtihad. Ni kes Muaz bin Jabal, seorang sahabat Nabi. Nabi hantar dia pergi ke Yaman. Nabi tanya sahabat Muaz bin Jabal tadi, kalau kamu pergi ke Yaman, kamu nak ajar macam mana penduduk di sana? Muaz bin Jabal kata, saya akan guna Quran. Tapi kalau mereka tanya soalan yang tak ada dalam Quran, nak guna apa? Guna hadis. Kalau tak ada dalam hadis juga, Muaz bin Jabal kata, saya akan gunakan pendapat saya dan saya tidak akan berlebih-lebihan. Dan Nabi kata, alhamdulillah waffaqa Rasulullah lima yuhibbu wa yarda. Kan? Alhamdulillah Allah Taala telah memberikan taufik kepada Muaz bin Jabal. Yang mana Nabi bersetuju. Okey, sedikit sebelum kita masuk bagaimana kita nak menghadapi perbezaan. Kita kan tahu istilah ijtihad, biasanya orang sebut ijtihad. Ijtihad ni bahasa sekarang kita kata penyelidikan hukum. Maksudnya orang nak buat research tentang hukum ni haram atau buat satu ni lah haram ataupun halal. Biasanya orang kata ulama je ijtihad. Orang kata orang awam tak ada ijtihad. Ulama ijtihad. Sebenarnya orang awam pun kena berijtihad, tetapi dalam skop yang berbeza. Ulama kena berijtihad, kena buat research untuk cari daripada sumber-sumber, buka Quran, buka hadis, keluarkan hukum ni boleh atau tidak boleh. Tetapi orang awam dia kena ijtihad untuk pilih pandangan mana yang dirasakan betul. Dia tak boleh, orang awam ni ataupun sesiapa pun, kita tak boleh ikut pandangan orang membuta tuli. Tak boleh, ikut pandangan ni lah, ikut pandangan ustaz ni lah. Tak boleh, kita kena fikir dulu, betul ke tidak ustaz ni, ataupun dan sebagainya. Nanti kita akan tengoklah cara untuk ni lah. Okey, ada beberapa cara ataupun adab untuk kita berhadapan dengan
perbezaan pendapat ini sebagai orang awam. Kalau kita lihat kepada buku-buku yang lama, hanya satu benda disebut, iaitu al-istifta. Yang pertama itu saja, ialah caranya ialah tanya orang. Dan itu yang berlaku, itu yang sepatutnya sebenarnya. Kita perlu meneruskan tradisi belajar dengan guru. Tapi sekarang ni menyebabkan teknologi dan sebagainya, menyebabkan orang dah tak perlu guru dengan manusia lah. Boleh guru dengan komputer, Syekh Google ada, boleh baca buku sendiri, boleh buat itu ni sendiri. Itu menyebabkan berlakunya sedikit salah dalam manhaj kita belajar. Tapi walau bagaimanapun kita kena teruskan kepada itu. Saya letakkan beberapa cara lain untuk kita berhadapan dengan sesuatu perbezaan pandangan dalam fiqh. Okey, yang pertama jelaslah bertanya, kena bertanya kepada orang yang mengetahui. Dalam Quran sebut fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah orang yang mengetahui sekiranya kamu tidak tahu. Kan? Allah Taala tak kata kalau kamu tak tahu buka Quran, buka hadis, cari tak. Allah kata tanya orang. Kan? Sebab kadang-kadang kita tak reti ataupun kita tak tahu nak menggunakan Al-Quran dan Sunnah untuk menggunakan hadis. Saya selalu bagi contoh mudah macam GPS. Kan? Teman-teman tahu GPS kan? Global Positioning System. Peta sekarang ni canggih lah. Guna phone je kita boleh pergi mana-mana lah. Saya ingat dulu waktu saya kecil dulu, ayah saya guna map besar kan, nak cari sesat kena berhenti dulu kereta, orang buka map besar cari kan. Tapi sekarang ni guna GPS saja. Tapi masalahnya kalau orang yang tak tahu guna GPS, kalau dia guna GPS juga, sampai ke tidak ke destinasi? Tak sampai. GPS guna pun sesat kan. Sebab tak tahu guna. So orang yang tak tahu guna GPS, lebih baik dia tanya orang. Ya, tanya orang kat mana nak pergi surau Ar-Radah. Orang pun kata okey, straight kanan sebagainya sampai. Macam tu juga kita dalam bab hukum. Kalau kita tak tahu nak menggunakan Quran, nak menggunakan hadis, jangan guna Quran, jangan guna hadis, tanya orang. Dan itu memang kita punya kapasiti. Tak boleh guna Quran, tak boleh guna hadis, tanya orang. Siapa yang tanya? Kalau kita dari sini jabatan mufti lah. Kalau susah, imam kawasan, imam surawi dan sebagainya, imam kawasan, pensyarah, guru-guru agama, mereka semua ni bolehlah membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Okey, kalau tak boleh juga, ni kalau kita tak lama, dia akan gunakan tanya orang sajalah. Orang-orang macam mana tanya orang saja. Tapi kalau tak boleh juga tanya orang, hanya yelah sekarang ni kita tanya orang, tanya dua orang, dua-dua bagi pandangan beza, nak pilih yang mana? Kan? Masalah juga kan? Okey, langkah yang pertama ialah ketua sebagai pemutus. Apa maksudnya? Dalam satu kaedah fiqh ada kata hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Pandangan ketua boleh mengangkat perbezaan pendapat. Maknanya kalau ada berlaku perbezaan pendapat di antara dua pihak, ketua bagi dua pihak ni kena putuskan nak guna pandangan mana. Sebagai yang paling besar kita kata khalifah lah. Kalau ada perbezaan pendapat dalam masalah, khalifah lah yang akan tentukan, okey, dalam masalah ni kita guna mazhab Syafi'i, dalam mazhab ni kita guna Hanafi. Semua kena guna Syafi'i, semua kena guna Hanafi. Tapi dalam konteks sekali tak ada dalam khalifah. Kita ambil pemerintah lah. So pemerintah dalam konteks Malaysia ni maknanya sama ada JAKIM ataupun dalam negeri JAIS dan sebagainya, kita gunakan pandangan yang dikeluarkan oleh JAIS sebagai mufti sebagainya. Mereka ni sebagai wakil kepada pemerintah untuk memutuskan pandangan. Walaupun kita berpandangan kena buat macam ni, tapi kalau JAIS kata kena buat macam tu, ikutlah pandangan tu untuk menyebabkan kita bersatu lah. Kalau tak boleh juga, pengetua kawasan, maknanya dalam pejabat ke ataupun di mana-mana ke, ketua dalam kawasan tu lah ataupun bos dan sebagainya ni lah.